Sebagai tambahan ya kepada penerangan kawan kita tadi, ma nafa'al qalba mithlu uzlatin yadkhulu biha maidana fikratin. Tidak ada suatu perkara, satu aktiviti yang sangat memberi manfaat kepada hati jika nak membandingkan dengan aktiviti seseorang itu melakukan uzlah. Dalam proses untuk membersihkan hati, dia melakukan uzlah supaya dengan uzlah tersebut dia boleh masuk ke maidan fikir, maidan tafakur. Jadi kedudukannya sama seperti kita nak belajar lah sebagai contoh. Kita belajar, mana lebih selesa? Kita belajar ramai-ramai gini ke untuk kita hafal, untuk kita ingat, dengan kita belajar duduk seorang dalam pustaka, seorang-seorang satu bilik, dah, ataupun di bilik kita seorang-seorang, kita pun baca, kita pun ulang, kita pun hafal, mana lebih mudah? Mudah seorang-seorang. Itu yang zahir tu. Itu aspek yang zahir, itulah kita nak baca apa yang dapat dilihat oleh kita. Itu mudah. Itu pun memerlukan kepada uzlah, berasingan, duduk seorang-seorang, nak hafal. Mata pelajaran yang kita pelajari ini, kita kena duduk asing-asing. Itu perkara yang zahir. Apa? Kenapa kita katakan perkara yang zahir? Sebab ia melibatkan perkara-perkara yang fizik, perkara yang fizikal yang perlu kita baca, yang perlu kita hafal, yang ada dokumen yang ada di hadapan kita. Apatah lagi perkara yang berhubung kait dengan lintasan hati, ingatan hati, tumpuan hati. Ingatan hati, tumpuan hati, semua tu bukan perkara yang dapat dilihat dengan mata kepala, tapi ada dalam fikiran kita, ada dalam hati kita. Maka macam mana kita nak bina pemikiran kita, kita nak fokus, nak bentuk pemikiran kita supaya tertumpu kepada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, kebesaran dan keagungannya, sedar terhadap kesempurnaan Allah Taala. Macam mana? Mesti kita juga memerlukan kepada proses yang dikatakan sebagai uzlah ataupun mengasingkan diri ni. Jadi mengasingkan diri, uzlah tu dia mempunyai dua pembahagian. Uzlah yang dimaksudkan tadi, uzlah dalam secara hatinya, uzlah hatinya yang beruzlah. Zahir tidak beruzlah. Nah, itu yang pertama. Yang keduanya, hati beruzlah, zahir pun beruzlah. Tapi kita tak perlu cakap lagi yang pertama tadi tu. Hati beruzlah, zahir tak beruzlah. Kenapa? Sebab kita tak faham. Kita tak faham lagi. Mungkin kita tak boleh nak buat. Kenapa? Kerana kita bila duduk dalam masyarakat dengan kawan-kawan, mesti kita fikir tentang kawan-kawan. Nah, kawan-kawan cakap apa? Mesti kena dengar, kena faham, kena fikir apa yang kawan cakap. Lihat kawan mesti terfikir, terbayang ataupun fikiran kita mengolah tentang apa yang dilihat. Kan? Maka macam mana kita kata hati nak beruzlah, fikiran kita nak beruzlah daripada memikirkan apa yang dilihat, daripada memikirkan apa yang didengar, daripada memikirkan apa yang dicakap. Tak boleh. Maka dengan sebab itu kita memahami ataupun kita merujuk kepada konsep ataupun pembagian uzlah yang kedua, iaitu kita mengasingkan diri secara zahirnya untuk kita boleh mengasingkan fikiran kita daripada terlibat dengan perkara-perkara yang zahir ini. Okey. Jadi hati dan fizikal juga kita turut beruzlah. Beruzlah macam mana? Mengasingkan diri. Bagaimana? Sebagaimana kita nak menghafal pelajaran kita, nak menghafal, nak memahami dan menekuni apa yang kita hafal dalam pelajaran kita tu, kita mengasingkan diri daripada kawan-kawan, duduk berseorangan seketika, sehinggalah apa yang kita kendaki tercapai. Barulah kita pergi dalam kalangan kawan-kawan kita, masuk dalam kelas, kita baca apa yang kita hafal tu semula. Kita terang apa yang kita hafal tu semula tanpa susah, tanpa rasa berat, tanpa rasa serabut.
Tak? Walaupun kawan-kawan kita tak dengar ke, ataupun kawan-kawan kita cakap hal-hal lain ke, kita tetap boleh baca apa yang kita hafal. Senang je. Macam kita baca Fatihah je. Tak? Boleh tak baca Fatihah sekarang ni? Boleh. Walaupun orang bising, walaupun cakap banyak, walaupun semua orang cakap belaka, kita seorang je baca Fatihah, boleh? Boleh. Boleh tak baca surah Baqarah? Ayat apa Ustaz? Katanya. Ayat apa Ustaz? Ayat kediang-kediang tu. Tak. Tilkar rusul ke tilkar rusul Baqarah tilkar rusul Baqarah? Baqarah? Ya ke? Saya ingat ke bukan Baqarah. Hak tu pun sudah dah. Tak. Cuba baca sekali. Baca. Bising, tak boleh bising Ustaz sebab bising. Bising orang bising tak boleh baca, ganggu. Kenapa? Pasal kita tak ingat. Pasal kita tak hafal, pasal kita tak tekun. Semasa kita beruzlah tu, berasingan, bersendirian, baca betul-betul. Ini contoh. Konsepnya gitu. Maka, begitu juga dengan kita beruzlah untuk menyucikan hati kita daripada pelbagai aghyar. Aghyar tu, segala ingatan-ingatan yang lain daripada Allah Ta'ala. Maka, nak buang dia tu, kena berasingan secara zahir dulu. Jadi, boleh kita simpulkan bahawa bila kita melakukan pengasingan diri, kita berada dalam paling kurang 3 keadaan. Nah, diri berasing, diri mengasingkan, diri berasingan daripada orang ramai, tapi hati, fikiran bersama orang ramai. Tak? Berlaku tak? Berlaku tak? Berlaku tak? Kita duduk ambil kisah sekarang. Terfikir, ni buat apa, ni buat apa, ni buat apa. Kenapa dia tengok aku gitu macam ni, baru ni. Kenapa dia kata begitu ke aku baru ni. Mari belakang duduk ambil seorang. Tak? Maknanya, zahir mengasingkan diri, fikiran bersama makhluk. Itu yang pertama. Kita pun asuh diri kita, kita mengasingkan diri di samping kita menghilangkan segala lintasan-lintasan ingatan selain daripada makhluk. Kita terus mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, tafakur kepada Allah Taala, berzikir dan tafakur kepada Allah Taala, sehinggalah Allah Taala kurnia kepada kita dapat mengasingkan diri zahirnya dan juga dapat mengasingkan diri fikirannya. Fikiran kita tidak lagi mula nak bercakap-cakap tentang orang. Hati kita tidak lagi mula terlintas-lintas mengingati perkara-perkara yang lain. Mula boleh beri tumpuan kepada makna ibadat yang kita lakukan, zikir yang kita lakukan, baca Quran yang kita lakukan, tafakur yang kita lakukan, solat yang kita lakukan ketika kita bersendirian sebagai contoh. Maka, ini peringkat kedua. Zahir mengasingkan diri, hati juga turut mengasingkan diri. Kemudian, selepas tu, lepas hati mula boleh mengasingkan diri dalam keadaan berasingan ni, barulah kita pun keluar. Keluar dalam masyarakat, kita melatih juga. Zahir bersama masyarakat, tapi hati kita mengasingkan diri. Hati kita tetap mengasingkan diri, tidak memikirkan perkara-perkara yang menjauhkan kita daripada Allah Ta'ala. Barulah kita berada di peringkat yang pembahagian yang kedua, yang pertama tadi. Hati bersama Allah, zahir bersama masyarakat. Baru boleh yang ketiga. Jadi, tidak boleh dia terus yang ketiga. Secara langsung yang ketiga. Sekaligus. Ataupun mula-mula begitu dulu. Ataupun kita kata, kita nak hati kita belajar ni, kita nak hati kita berasingan dengan makhluk. Zahir tak apa dengan makhluk. Tak boleh. Tak boleh. Mesti dengan cara tadi dulu. Faham? Itu konsep yang hendak disampaikan oleh Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari. Sebab itu, Syekh Ibn Athaillah kata, "Mana fa'al qalbah mislu uzlatin yadkhulu biha maidanal fikrah." Maidanal fikratin. Tidak ada perkara yang lebih manfaat untuk hati selain daripada amalan beruzlah mengasingkan diri. Kenapa? Menerusi amalan mengasingkan diri itu, seseorang dapat
membina konsep tafakur dalam diri dia. Tak? Sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis, tafakkuru sa'atin khairun min ibadati sab'ina sana. Apa maksudnya di situ? Tafakkur satu saat, satu ketika, ataupun satu jam, yang dapat melahirkan rasa iman kepada Allah Ta'ala, yang melahirkan makna mengenal Allah Ta'ala, rasa kenal Allah Ta'ala, rasa ada Allah Ta'ala, rasa hebat Allah Ta'ala, sehingga kan kuat terzahir iman kita, tauhid kita, keyakinan kita kepada Allah Ta'ala. Perbuatan itu walaupun satu saat, satu jam lah, kalau kita saat tu sejam, kita andaikan, kita bagi tempohnya sebagai satu ketika tu maksudnya sejam. Lebih baik daripada ibadat 70 tahun yang mana hanya tertumpu pada perbuatan zahir saja. Tidak melahirkan rasa iman, tidak melahirkan rasa kenal kepada Allah Ta'ala. Lebih baik daripada ibadat 70 tahun. Yang zahirnya ibadat tapi fikirannya kosong daripada makna tauhid. Nah, ini ada hubung kait dengan kalam kita yang keberapa? Yang mengatakan bahawa al-a'malu suwarun qa'imatun. Nah, wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi. Ini dia. Amalan yang zahir itu merupakan rupa-rupa bentuk perbuatan amalan ibadat saja kalau ibadat. Rahsianya, rohnya ialah ikhlas yang terkandung dalam perbuatan tersebut. Ikhlas itulah yang dikatakan sebagai makna tauhid. Jadi, bila seorang itu tafakur dia menimbul, menzahirkan makna tauhid yang antaranya ialah ikhlas. Menzahirkan makna tauhid. Makna tauhid yang apanya? Ikhlas. Ikhlas macam apa? Maksudnya apa? Hati tu rasa nak Allah je. Ikhlas tu. Timbul rasa dalam hati nak Allah je. Masa tafakur tu rasa nak Allah je. Tak ada perkara lain. Itu maksud ikhlas. Nah, bila timbul rasa masuk ikhlas, maka masuk ikhlas, rasa ikhlas itulah sebenarnya tauhid. Rasa tauhid, rasa iman. Maka lahirnya rasa iman begini walaupun kita duduk seketika bertafakur, lebih baik daripada kita buat 70 jenis ibadat lain yang tidak timbul rasa tu. Tak? Faham? Maksudnya lebihnya tafakur. Dah 70 ataupun 70 tahun kita buat ibadat tu, boleh lahir tak perkara tu? Boleh lahir kalau kita tafakur. Kalau kita buat 70 tahun ibadat yang zahir tu, tanpa ada tafakur, tak boleh. Walaupun buat ibadat. Sebab tafakur jalan untuk timbulnya rasa tauhid tu. Dan bagaimana tafakur boleh melahirkan tauhid? Apabila hati boleh melaksanakan perbuatan tafakur tu. Bagaimana hati boleh melaksanakan perbuatan tafakur tu? Apabila dia tidak sibuk dengan benda lain. Bagaimana dia tidak boleh sibuk? Dia boleh tidak sibuk dengan benda lain? Apabila dia boleh seorang tu mengasingkan diri. Bila mengasingkan diri, baru dia boleh tidak sibuk dengan orang lain. Tapi kalau selagi dia tidak mengasingkan diri, dia tetap sibuk dengan orang lain. Macam mana dia nak merasa tenang? Nah, boleh tak? Mula-mula sekali, terus hati boleh bertafakur tanpa tanpa diganggu oleh perkara-perkara lain, oleh ingatan-ingatan lain. Walaupun kita duduk dalam masyarakat. Boleh sekiranya Allah Ta'ala kendaki. Tapi sunnatullahnya jarang-jarang saja boleh begitu. Bila Allah Ta'ala kendaki ni, maksudnya nadir je berlaku begitu. Dalam 1000 ada seorang, mungkin seorang. Dalam 1,000,000 mungkin ada seorang. Tak? Macam kita kata, boleh harta karung. Boleh tak? Harta karung, kaya tanpa usaha apa semua sekali, tanpa niaga, boleh. Boleh jadi jutawan tanpa apa-apa.
keluar rumah rasa nak tebah menyapu sampah, sapu-sapu jumpa satu guni emas. Tak disangka-sangka. Nah, tempat bakar sampah. Boleh, jarang-jarang sangat. Nadir. An-nadiru kal ma'dum. Orang yang nadir, perkara yang nadir tu macam tak ada lah. Tak boleh dijadikan ukuran. Maka perkara ni tidak boleh jadikan ukuran. Maka nak macam mana? Mestilah kita kena ikut sunnatullah. Hati ni tak mahu bagi serabut. Mesti mengasingkan diri dulu. Latih dulu. Macam kita menyenangkan kita menghafal bacaan ataupun pelajaran kita mengasingkan diri baca seorang-seorang dulu. Ulang-ulang dulu. Ulang sampai ingat. Ulang sekali ingat. Tak ingat Syahidi. 10 kali tak ingat lagi. Apa tadi? Tak ingat dah. Kata tak? Memang kita tak ingat. Tak ingat. Dia kena ulang 10 kali dia ingat sekejap. Kemudian lepas sejam dia lupa balik. Kena ulang lagi sampai 60 kali. Kalau hafalan kita kan. Ulang, barulah ingat. Tapi kalau kita tak ulang kaji dia, besok tak ulang lagi, mungkin dia lupa lagi. Ulang lagi. Begitulah juga dengan kita tafakur ni. Tafakur sekali, mari ingat sekali, dia lupa semula. Ulang lagi. Sehingga dia menjadi satu sifat yang sebati dengan kita, mudah je rasa nak ingat. Maka pada ketika itu, barulah ia boleh membantu seseorang untuk beruzlah hatinya dalam khalayak ramai. Uzlah hati dalam khalayak ramai inilah dipanggil al-khalwah fil jalwah. Berkhalwat dalam khalayak ramai. Tapi sebelum terhasilnya perkara ini, mestilah dulu kita al-khalwah fi khulwah. Berkhalwat dalam khalwat. Nah, berkhalwat dalam tempat khalwat dulu. Bersendirian dalam tempat bersendirian dulu. Berseorangan dulu. Kemudian barulah berkhalwat dalam khalayak ramai. Ini antara makna al-uzlah. Kalam yang ke-12. Wallahu a'lam.